Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari unit BM1. Nama saya Alia Murshidah binti Badul Hisam. Nama saya Farah Natasha Alia binti Dasoha. Hari ini kami akan membincangkan tentang peranan dan pemikiran dua orang tokoh mengenai perkembangan bahasa Melayu. Jadi Farah, siapa dua orang tokoh yang kita akan bincangkan itu? Hari ini kami akan menerangkan dan atau membincangkan mengenai pandangan Nik Safiah Karim dan Abdullah Hassan. Oh, seperti kita tahu, Nik Safiah Karim dengan Abdullah Hassan ni terkenal kan kat Malaysia ni? Tepat sekali Alia, sangat terkenal. Sekiranya kita ingin mengenali bahasa Melayu dengan lebih mendalam, kita juga perlu mengenali tokoh-tokoh yang memperjuangkan bahasa Melayu sebagai tanda perhargaan diri kita kepada mereka. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Betul kan Farah? Betul tu Alia. Okey, saya akan mulakan dahululah, ya. Silakan. Terlebih dahulu, nama penuh beliau ialah Nik Safiah Karim atau nama penuh beliau ialah Nik Safiah binti Haji Abdul Karim yang telah dilahirkan pada 17 Disember 1939 di Kampung Banggul, Kota Baru, Kelantan. Jadi Alia, bagaimana pula dengan Abdullah Hassan? Kiranya Nik Safiah Karim dari Kelantan. Ya. Oh, anak jati Kelantan. Oh, ya, betul sekali. Kan? Ya Allah. Jadi bagi saya pula, saya dah kaji dah awal-awal siapakah Abdullah Hassan ni. So jadi nama sebenar beliau ialah Abdullah bin Hassan atau lebih dikenali sebagai Profesor Emeritus Abdullah Hassan yang dilahirkan di Teluk Anson, Perak pada 20 Mac 1942. Beliau menetap di Janda Baik Pahang bersama pasangannya iaitu Ainun Muhammad. Oh, anak dia Pelita Gajah rupanya. Dia tinggal. Oh, patutlah hebat kan. Bila dah jadi tokoh ni kan Alia, mestilah akademik mereka ni pun semuanya hebat kan. Sudah pasti, saya memang pasti mereka punya latar akademik tu memang tahap-tahap yang memang hebat lah kiranya. Kira luar biasa lah. Ya, sangat luar biasa. Saya nak mulakan bercerita tentang latar akademik Abdullah Hassan, ya Farah? Boleh. Silakan Alia. Jadi, Abdullah Hassan adalah bekas tenaga pengajar di Universiti Sains Malaysia pada 1972 sehingga besar di 1997. Sepanjang di USM, beliau telah menjadi unit penyelaras dalam Dekan Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan dan Dekan Pusat Pengajian Lanjutan di USM. Beliau juga diiktiraf sebagai Profesor Emeritus pada 16 Ogos 2006. Selepas bersara pada 1967, beliau juga dilantik menjadi Profesor Komunikasi di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Ui, hebat tu. Lepas bersara pun ada lagi rezeki. Ada lagi kerja dia. Sepanjang berkhidmat di UIAM, beliau mendapat Dekan Kuliah Ilmu Wahyu dan Kemanusiaan serta Dekan Pusat Penyelidikan. Setelah berkhidmat di UIAM, beliau juga berkhidmat di UPSI iaitu Universiti Pendidikan Sultan Idris. Ya Allah, lupa pula kita. Jadi di UPSI, beliau menjadi Profesor Bahasa Melayu dengan menjadi pengarah dalam Institut Peradaban Melayu. Mulai Februari 2012 juga, beliau dilantik menjadi karyawan tamu di Jabatan Pengajian Media Universiti Malaya. Di UM, beliau mendapat sarjana muda linguistik pada 1967 dan sarjana linguistik 1969. Akhir sekali, beliau mendapat gelaran Doktor Falsafah Linguistik di Universiti Edinburgh, Scotland. Oh, Alia, kita nampak di sini Abdullah Hassan ni merupakan seorang pendidik yang sangat bagus dan hebat. Okey. Saya akan meneruskan dengan Nik Safiah Karim pula ya. Okey, Nik Safiah Karim, beliau telah memulakan pembelajaran di Government Girl English School yang kini dikenali sebagai Sekolah Rendah Zainab. Kemudian beliau mendapat tawaran untuk memasuki Malay Girl College di Kuala Lumpur pada tahun 1953. Selanjutnya, beliau telah melanjutkan pelajaran tingkatan 6 di St. Francis Institution Melaka dan telah menduduki peperiksaan Higher School Certificate HSC pada tahun 1959. Pada tahun 1960, beliau telah melanjutkan pelajaran ke Universiti Malaya, UM. Alia. Juga kan? UM. Dalam bidang ekonomi,
Dan pada tahun kedua, beliau memilih untuk menukar perkhususan kepada bidang pengajian Melayu. Nampak tak di situ perjalanan hidup beliau? Okey, di sinilah bermula minat beliau dalam bidang linguistik ni. Sama juga macam Abdul Hassan. Sama ya? Ya, sama. Sama. Mestilah sama kan? Jika bahasa Melayu. Okey. Pada tahun 1983 pula, beliau telah menamatkan pengajian dengan mendapat ijazah sarjana muda dengan kepujian Alia. Pengajian Melayu. Pujian lah kan? Kepujian tu ya, dekan. Wah, dekan. Okey, akhir sekali disebabkan cinta akan ilmu ni Alia, beliau merasakan perlu memiliki gelaran doktor PhD dan telah melanjutkan pelajaran di Amerika Syarikat. Saya nampak lah negara tu Ni Safia Karim, walaupun dia perempuan, dia punya semangat nak cari ilmu tu tinggi. Ya, perempuan kan zaman-zaman dahulu kan perempuan ni sering dipandang rendah. Betul tu. Okay, Nik Safia Karim dia tunjukkan kita yang sebagai perempuan, kita bukan saja kena duduk rumah buat dapur, tapi kena ada ilmu, pendidikan. Ya, betul tu. Baiklah Farah, kita dah tahu latar belakang, latar akademik Nik Safia Karim dengan Abdul Hassan. Saya rasa kita dah boleh mula berbincang mengenai apa peranan dan pemikiran mereka terhadap perkembangan bahasa Melayu kini. Boleh Alia, inilah bahagian yang paling saya tunggu-tunggukan. Tak sabar rasanya ni. Amboi. Okey, saya mulakan dengan peranan terlebih dahulu ya. Okey. Beliau telah menerbitkan lebih 35 buah buku berkaitan bahasa yang meliputi 30 buah buku tentang wanita dan 10 buah buku yang dianggap secara langsung dengan bidang bahasa. Selain itu, beliau telah menghasilkan belasan buah buku dan ratusan Alia, majalah tentang bahasa. Bukan itu sahaja Alia. Beliau juga menerbitkan pelbagai karya berkaitan dengan tata bahasa sebagai rujukan kepada masyarakat. Bukan main banyak ya Nik Safia Karim menerbit buku. Hebat kan? Sahaja dari bahasa pendidikan, beliau juga mementingkan hak wanita. Beliau sangat memberi inspirasi. Ya Allah. Alia, kita kagum sangat dengan Nik Safia Karim ni kan? Macam mana pula dengan Abdul Hassan? Cuba bagi sikit, bagilah. Maaf ya, saya macam tergamam sangat tengok seorang wanita sehebat ni. Baiklah, Abdul Hassan juga menulis 27 buah buku mengenai bahasa, tata bahasa dan linguistik serta menterjemahkan 11 buah buku. Tapi selain menulis dan menerbit, apa lagi peranan dan pemikiran mereka terhadap perkembangan bahasa Melayu ni? Selain menerbit dan menulis buku ni kan Alia, Nik Safia Karim ni sangat mementingkan penting penggunaan bahasa Melayu yang tepat ketika berkomunikasi dan digunakan dalam pelbagai bidang. Berkomunikasi tu macam kita tengah berkomunikasi ni. Berkomunikasi lah ni. Dalam pelbagai bidang contohnya sains, matematik. Beliau juga memastikan bahasa Melayu menjadi asas pendidikan negara serta memastikan buku ilmiah dan akademik ditulis dalam bahasa Melayu. Macam subjek-subjek kita dalam bahasa Melayu. Selanjutnya, beliau memastikan orang Melayu untuk mempelajari dan memartabatkan bahasa Melayu supaya tahap penguasaan bagi rakyat Malaysia ni kian berkesan. Maksudnya, kita ni guna bahasa Melayu dengan lebih mendalam. Faham? Dalam semua perkara kita guna bahasa Melayu. Bila kita dah kuasai betul-betul bahasa Melayu, orang luar pun macam nampaklah kita sangat memartabatkan bahasa kita sendiri. Ya, betul tu Alia. Seperti yang kita nampak dekat negara Jepun, mereka betul-betul memartabatkan bahasa mereka dalam setiap papan tanda. Mereka menggunakan sepenuhnya bahasa Jepun. Bukan Jepun saja Alia. Jiran tetangga kita pun sangat memartabat. Indonesia. Oh, Indonesia. Kita banyak tengok dia menggunakan bahasa mereka sendiri. Ya, berdasarkan apa saudari Farah ceritakan, peranan dan pemikiran Nik Safia Karim, saya boleh nampak di sini bahawa beliau adalah seorang yang sentiasa mahu mengembangkan lagi ilmu bahasa Melayu seperti setengah manusia yang menghentikan diri sendiri. Mereka rasa seperti ilmu di dada beliau hanyalah untuk diri mereka sendiri dan tak mahu kongsikan lain. Itu sangatlah tak patut dicontohi. Jadi saya paling tertarik dengan peranan beliau bila penggunaan bahasa Melayu sangat ditekankan pada peringkat sekolah, iaitu sebagai bahasa pendidikan negara. Seperti peribahasa mengatakan menutur buluh ialah dari rebungnya.
beliau memastikan buku-buku ilmiah atau rujukan yang sentiasa menjadi pilihan utama para pelajar untuk membuat rujukan atau ulang kaji. Jadi mereka dapat mengetahui penggunaan bahasa Melayu yang lebih tepat selepas itu. Selain itu, disampaikan juga dia menekankan hak wanita, mengenai pasal wanita seperti yang martabatkan hak wanita. Okey, saya setuju dengan pandangan awak Alia. Saya pun tidak pernah terlintas di akal cara pemikiran Nik Safiah Farin. Beliau ni sangat geliga otak dia beliau. Kita dah tahu pasal peranan dan pemikiran tokoh pilihan saya. Jadi saya nak tahu juga apa pendapat tokoh pilihan Alia. Ini saya tunggukan sebabkan saya dah kaji banyak mengenai ulasan. Maka saya tak sabar nak cerita. Profesor Abdullah Hassan adalah seorang sarjana yang giat memperjuangkan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar bagi pendidikan, khususnya agar rakyat Malaysia mampu mengekalkan nilai jati diri terhadap bahasa ibunda. Beliau juga pernah mengajar dan sering melakukan penyelidikan dalam bidang bahasa Melayu, perancangan bahasa, perkamusan, teknik berfikir, terjemahan dalam pengurusan dan komunikasi interpersonal. Macam sekarang ni lah kan, cara pembelajaran kita. Ya, betul. Macam di sekolah. Dia merupakan cara komunikasi antara dua hala. Ya, betul. Beliau juga menyatakan bahawa bahasa Melayu tinggi menekankan dua aspek, iaitu aspek peraturan dan peraturan tata budaya. Para tahu tak apa dua aspek tu? Tak tahu. Kurang faham. Okey, baik, saya terangkan. Aspek peraturan iaitu bahasa meliputi sebutan, ejaan, perkataan, ayat dan kerapian makna. Manakala aspek peraturan tata budaya pula merangkumi kata ganti nama seperti gelaran dan panggilan yang bersesuaian dengan taraf sosial orang yang berkomunikasi serta pemilihan kata yang sesuai dalam konteks. Contohnya, kita panggil pensyarah kita tuan. Saya panggil awak nama awak. Panggilan. Macam tu doktor. Dia ada taraf dia berdasarkan pangkat. Okey, faham. Wah, terpentulnya saya mendengar Alia. Kalau begitu Alia, saya juga ingin sedikit sebanyak mengulas tentang peranan dan pemikiran Abdullah Hassan yang menurut saya merupakan tokoh yang sangat luar biasa Alia. Tak begitu? Betul, saya faham. Di sini saya dapat melihat bahawa beliau berusaha untuk memudahkan masyarakat untuk menggunakan dan memahami dengan lebih mendalam tentang seperti mana saudara Alia tahu tentang karya-karya yang telah beliau cipta, macam kamus dan penterjemahan yang beliau telah lakukan kan. Kalau saya lah kan Alia nak menulis satu buku pun susah. Betul. Buat karangan pun kadang susah. Ilham dan idea tu kurang ya. Ya kan, betul tak? Betul. Untuk cipta sesebuah buku tu. Saya juga dapat melihat bahawa Abdul Hassan ni berusaha untuk memartabatkan bahasa Melayu yang bagi pendapat saya kini kian sukar untuk dikecapi kerana terdapat banyak halangan apabila zaman kian berubah. Betul tak? Betul. Seperti contohnya pengaruh budaya dan budaya asing kan Alia, betul? Betul. Sekarang ni terkenal budaya-budaya barat, budaya timur, dan budaya-budaya kita semakin dilupakan. Nak pula remaja sekarang dia lebih tertarik dengan budaya-budaya barat seperti tarian K-pop. Maaf saya bagi tahu ni tarian K-pop. Macam trend-trend lah kan, trend terkini yang kebanyakannya tak memberi manfaat. Tetapi ada juga beberapa trend yang memberi manfaat tapi kurang mendapat sambutan ramai. Macam trend di Malaysia kurang lebih kepada perkara yang lebih luar lah. Mereka lebih menginginkan ke apa kan gitu, mengikuti orang lain lah. Mereka nak menarik perhatian saja. Memberi manfaat atau apa-apa kepentingan kan. Betul? Betul. Alia, kita dah dengar berpuluh-puluh, malahan beratus-ratus karya yang telah dicipta oleh tokoh yang kita bincangkan ni. Saya nak tahu juga, betul ke ada? Dan nak tahu juga tajuk buku yang telah ditulis oleh Abdullah Hassan ni. Sebab saya dah pernah kaji. Tanya betul ke tak? Tak
percaya ke? Oi. Sudah pasti saya tahu buku-bukunya. Pada tahun 1970 terbit ada buku pola-pola kebudayaan, Dewan Bahasa dan Pustaka, dan seterusnya. Tahun 1974 The Morphology of Malay. Akhir sekali Rencana Linguistik pada tahun 1978. Sebenarnya banyak lagi, tapi saya tak boleh nak bagi semualah kat sini. Sebabnya kalau bagi semua tak terhabis pula perbincangan kita ni kan. Betul. Kan terpanjang-panjang pula kan kita ni. Sampai ada ke saya nak bagi 3 sahaja. Sebabnya terlalu banyak karya Nik Safiah yang saya bagi tahu tadi, beratus-ratus kan. Yang beliau telah cipta. Okey, yang karya yang pernah beliau cipta ialah antaranya ialah Panorama Bahasa Melayu Sepanjang Zaman. Seterusnya tata bahasa Dewan yang pernah kita gunakan. Alia pernah guna kan, belajar tata bahasa kan. Dan akhir sekali Tunku Tan Sri Fatimah, Potret Seorang Pemimpin, yang saya bagi tahu yang memartabatkan perempuan. Itulah antaranya. Itulah antaranya. Hebat kan? Alia, disebabkan masa sangat menceburui kita ni, saya rasa kita dah boleh membuat kesimpulan kecil lah tentang perbincangan kita pada hari ini. Saya rasa tokoh-tokoh ni sangatlah hebat, luar biasa, dan mereka ni memang patut dicontohi oleh generasi-generasi muda yang akan datang ni. Sebab jika tiada generasi, tiada pemangku kepada untuk mencontohi mereka ni, siapa lagi yang akan lakukan perkara ini? Siapa lagi kalau bukan kita ni sebagai orang muda? Betul tak Alia? Betul. Tetapi bukan 2 orang tokoh ni sahaja yang perlu kita kenang, kita hargai. Namun masih ada lagi tokoh-tokoh bahasa yang hebat di luar sana, yang banyak memberikan sumbangan dan juga banyak mencari strategi cara untuk memperkembangkan lagi bahasa Melayu di tanah air kita. Kalau kita orang menerangkan semua, tak sempat masa tak sempat. Masa sangat menceburi. Jadi Alia, kita tamatkan perbincangan kita di sini. Sekian, terima kasih.